Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya Alwani Zafira dalam 15 minit MMTV, edisi 21 Oktober 2022. Kita mulakan laporan berita petang ini dengan dakwaan Presiden UMNO Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi tidak akan bertanding pada pilihan raya umum ke-15 PRU15 adalah palsu dan propaganda politik. Setiausaha Kerja UMNO Datuk Muhammad Sumali Ridwan berkata, spekulasi yang tersebar itu adalah fitnah dan propaganda yang berniat jahat kerana tiada kenyataan rasmi dikeluarkan oleh Presiden UMNO berhubung perkara ini. Satu laporan media mendakwa pemimpin berusia 69 tahun itu memilih untuk tidak bertanding di kerusi Parlimen Bagan Datuk yang disandangnya sejak 4 penggal lalu dan akan digantikan anaknya atau orang kanannya. Laporan itu menyebut Ahmad Zahid membuat keputusan besar itu sebagai satu pengorbanan agar nama dan isu yang menyelubungi dirinya tidak dijadikan modal kempen lawan. Pada 23 September lalu, Ahmad Zahid dilepas dan dibebaskan oleh Mahkamah Tinggi Shah Alam atas 4 pertuduhan rasuah berhubung konteks sistem visa luar negara VLN. Bagaimanapun, beliau masih berdepan dengan 47 pertuduhan lagi dengan 12 daripadanya membabitkan pecah amanah, 8 kes dakwaan rasuah dan 27 pengubahan wang haram melibatkan dana milik Yayasan Akal Budi. Tun Dr. Mahathir Mohamad sedia bertemu dan berbincang dengan Ketua Pembangkang Datuk Seri Anwar Ibrahim bagi mewujudkan kerjasama menghadapi pilihan raya umum ke-15. Bekas Perdana Menteri itu juga sedia mengambil langkah selain menolak sikap ego demi memperjuangkan agama, bangsa dan tanah air. Beliau yakin Anwar turut mempunyai pandangan yang sama seperti dirinya dalam perjuangan politik. Dr. Mahathir juga menambah beliau juga tidak kisah untuk dilabelkan tidak malu atau menjilat ludah semula kerana keperluan bekerjasama dengan musuh-musuhnya. Bagaimanapun, sebelum Anwar yang dijanjikan jawatan PM bagi menggantikan Dr. Mahathir, tindakan beberapa ahli Parlimen Bersatu dan PKR itu sendiri menerusi langkah syariatan menjatuhkan kerajaan PH selepas 22 bulan berkuasa. Sementara itu, Anwar dalam kenyataan terbaharunya memaklumkan beliau sedia bertemu dengan Dr. Mahathir untuk berbincang mengenai kerjasama politik sekaligus melawan Perikatan Nasional atau Barisan Nasional. Seterusnya, Pengerusi Pakatan Harapan PH Datuk Seri Anwar Ibrahim berjanji akan memotong kadar gaji dan elang Perdana Menteri sekiranya dia diangkat sebagai Perdana Menteri selepas PRU15. Anwar yang juga Ketua Pembangkang juga mencadangkan akan mengurangkan kadar gaji barisan jemaah menteri selain mengecilkan saiz anggota kabinet. Janji itu adalah perkara pertama yang akan diumumkan bekas timbalan Perdana Menteri itu jika beliau dilantik sebagai Perdana Menteri ke-10 selepas PRU kelak. Anwar berucap pada Konvensyen Pakatan Harapan PH Nasional di Pusat Konvensyen Ipoh ICC malam semalam. Anwar juga diumumkan sebagai calon Perdana Menteri sekiranya gabungan itu memenangi pilihan raya yang akan berlangsung 19 November depan. Yang pertama saya lakukan potong gaji allowance Perdana Menteri itu sendiri. Kalaulah keadaan ekonomi seperti ada sekarang, saya tak sanggup ambil gaji sebagai Perdana Menteri. Kenapa Anwar boleh tapi Najib tak boleh? Itu persoalan yang dikemukakan anak perempuan Datuk Seri Najib Tun Razak selepas bapanya dilarang mengeluarkan sebarang kenyataan dari penjara berhubung PRU15 akan datang. Nuriana Najwa turut menyoal adakah peraturan ini disebabkan kerana nama bapanya selain turut membandingkan dua artikel berita membabitkan Ketua Pembangkang Datuk Seri Anwar Ibrahim ketika di penjara. Nuriana memuat naik soalan itu di laman Instagram miliknya. Semalam, Pengarah Kanan Bahagian Dasar Kepenjaraan Jabatan Penjara Supri Hashim berkata, panduan yang sedang menjalani hukuman di penjara dilarang mengeluarkan sebarang kenyataan atau berkemping semasa PRU15, termasuk bekas Perdana Menteri itu. கீதா என்னம்மா இது கூட தெரியாதா? எத்தனை தடவை தான் நான் சொல்லி கொடுப்பேன்? லேட்டா Kita kembali lagi.
Seorang lelaki gelandangan yang kudung tangan kanan dihadapkan ke Mahkamah Magistrate hari ini atas tuduhan membunuh seorang lelaki warga emas Ahad lalu. Tertuduh Ching Ling Sing, 51 tahun, mengangguk tanda faham selepas pertuduhan terhadapnya dibacakan dalam dialek Cantonese di hadapan Magistrate Jessica Daimis. Mengikut pertuduhan, lelaki itu didakwa membunuh Leong Chong Wah, 67 tahun, di tepi sebuah restoran pada 16 Oktober 2022. Pertuduhan terhadapnya dikemukakan mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan yang membawa hukuman mati mandatari jika sabit kesalahan. Pendakwaan dikendalikan Timbalan Pendakwa Raya Fatimah Hana Abdul Wahab, manakala tertuduh tidak diwakili peguam. Ahad lalu, media melaporkan mayat lelaki warga emas dipercayai gelandangan ditemukan dengan kesan luka di dagu di berhampiran kaki lima. Mangsa ditemukan orang awam dalam keadaan tidak sedarkan diri sebelum disahkan meninggal dunia oleh pakar klinikal Jabatan Forensik Hospital Raja Permaisuri Bainon. Ke berita seterusnya, seorang tukang gunting rambut berhadapan hukuman mati apabila dihadapkan ke Mahkamah Magistrate hari ini atas pertuduhan membunuh seorang wanita yang mayatnya dijumpai dalam kawasan Semak dekat Tambun minggu lalu. Tertuduh M. Krishna Kumar, 24, mengangguk tanda faham selepas pertuduhan terhadapnya dibacakan di hadapan Magistrate Jessica Daimis. Bagaimanapun, tiada pengakuan direkodkan. Mengikut pertuduhan, lelaki itu didakwa dengan sengaja melakukan pembunuhan dengan menyebabkan kematian M. Syakavi, 23 tahun, yang juga teman wanitanya. Pertuduhan terhadapnya dikemukakan mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan yang membawa hukuman mati mandatari jika sabit kesalahan. Menerusi laporan media pada 12 Oktober lalu, bau busuk di lokasi kemalangan membabitkan sebuah kereta Proton Iswara Aerobag yang terbabas di kiri jalan membawa kepada penemuan mayat wanita hampir reput di kawasan berkenaan. Pihak berkuasa Israel kini bimbang kerajaan Australia akan mengiktiraf negara Palestin yang dimusuhi rejim itu. Perkembangan itu susulan pengumuman Canberra untuk menarik balik keputusan pada tahun 2018 yang mengiktiraf Baitul Maqdis Barat sebagai ibu kota Israel. Seorang pegawai Israel mengaitkan keputusan tersebut dengan kebimbangan bahawa kerajaan baharu Australia itu akan mengambil langkah seterusnya dengan mengiktiraf negara Palestin. Dalam konflik yang berlarutan sejak sebelum 1948, ribuan rakyat Palestin telah dibunuh rejim selain pelbagai pencabulan hak asasi manusia dilakukan oleh Tel Aviv. Kita ke berita seterusnya. Liz Truss menjadi Perdana Menteri paling singkat dalam sejarah Britain selepas mengumumkan peletakan jawatan 44 hari selepas dilantik ke jawatan tertinggi itu. Truss memutuskan melepaskan jawatan selepas strategi pemotongan cukainya memburukkan ekonomi UK selain mendapat tentangan kalangan ramai ahli Parlimen Konservatif. Truss berkata beliau kekal sebagai Perdana Menteri sehingga penggantinya dipilih yang dijangka akan diketahui minggu depan. Kemelut politik Truss mencapai kemuncak selepas seorang Menteri Kanan meletak jawatan di samping ahli-ahli Parlimen Parti Konservatif memberontak semasa satu undian penting dalam suasana huru-hara di Dewan Rakyat lewat kemarin. Semalam, lebih 12 ahli Parlimen Konservatif secara terbuka mendesak Truss meletak jawatan berikutan. Pelan pemotongan cukainya telah mencetuskan kejutan pasaran ketika rakyat Britain bergelut dengan kos sara hidup dan inflasi tertinggi dalam 4 dekad. Terima kasih kerana terus setia bersama kami. Prestasi mata wang tempatan yang lemah mampu menyokong ekspor Malaysia kerana kedua-duanya cenderung mempunyai korelasi yang positif. Pensyarah Kanan Putra Business School PBS Prof. Madya Dr. Ahmad Razman Abdul Latif berkata, kejatuhan ringgit membantu meningkatkan ekspor negara kerana harga barangan dan perkhidmatan yang lebih kompetitif.
Selain itu, senario berkenaan turut menggalakkan kemasukan pelabur asing FDI susulan kos pelaburan yang lebih rendah. Pertumbuhan FDI berkenaan membantu menggalakkan pertumbuhan ekspor dengan lebih tinggi pada 2023. Ringgit susut lebih 13% tahun ini kepada RM4.72 hari ini, paras terendah dalam 24 tahun. Prospek harga minyak sawit mentah MSM dijangka meningkat dalam masa terdekat susulan prestasi bekalan dan permintaan yang bertambah baik. RHB Investment Bank dalam nota kajiannya hari ini berkata, harga MSM telah mencatatkan sedikit pemulihan daripada penurunannya ke paras rendah kebelakangan ini, namun masih terkesan oleh dasar ekspor Indonesia. Nota kajian itu menjangkakan harga MSM akan kekal di atas RM3,500 satu tan sepanjang 2022 dan 2023. Selain itu, RHB Investment Bank turut meletakkan anggaran harga MSM bagi setiap tan pada kadar RM5,100, RM3,900 dan RM3,500 bagi 2022, 2023 dan 2024. Kita ke berita seterusnya. Kedah Darul Aman KDAFC menafikan dakwaan berhubung tunggakan gaji sejak kelab itu ditubuhkan pada 2021. Ketua Pegawai Eksekutif KDAFC, Kamal Idris Ali berkata, dakwaan yang mengatakan KDAFC menghadapi isu tunggakan gaji sehingga 5 bulan sekaligus punca kemerosotan prestasi dalam Liga Super adalah fitnah. Meminta semua pihak memeriksa setiap fakta sebelum berkongsi sebarang kenyataan, tambah beliau pihaknya juga sudah mengenal pasti portal yang memainkan isu ini dan tindakan sewajarnya akan diambil. Menjelaskan keadaan sebenar, menurut Kamal Idris ketika COVID-19 melanda dunia pada tahun 2022, ia menjejaskan penajaan kelab. Menurutnya, ketika itu pasukan Kedah di bawah pengurusan Persatuan Bola Sepak Kedah KFA mengalami isu tunggakan gaji selama 5 bulan namun telah diselesaikan. Selepas 9 bulan menggalas tanggungjawab sebagai pengurus Aston Villa, Steven Gerrard akhirnya dipecat selepas kekalahan 0-3 kepada Fulham awal pagi tadi. Bekas ketua pasukan Liverpool itu dilantik pada November lalu bagi menggantikan Dean Smith selepas membimbing Rangers menjuarai Liga Perdana Scotland pada musim sebelumnya. Gerrard dipecat selepas Aston Villa hanya mencatatkan 2 kemenangan Liga Perdana Inggeris EPL selepas 11 perlawanan dan pasukan itu berada satu posisi di atas zon penyingkiran berdasarkan kelebihan gol. Gerrard hanya memenangi 13 daripada 40 perlawanan bersama Villa dan tewas 19 perlawanan lain. Ia adalah tamparan hebat terhadap kariernya sebagai pengendali selepas legenda Liverpool itu dikatakan antara calon menggantikan bos Reds Jurgen Klopp. Sebagai penutup 15 minit MMTV hari ini, saksikan laporan cuaca esok Sabtu 22 Oktober 2022. Jangan lupa dapatkan akhbar utusan Malaysia dan Kosmo untuk berita-berita terkini dan menyeluruh. Sekian sahaja daripada saya, Alwani Zafira. Assalamualaikum dan salam sejahtera.